وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu dalam insya-Allah siri yang terakhir daripada pembacaan kitab Sunan Imam Tirmizi, dan ini adalah siri yang ke-276, siri yang terakhir dalam pembacaan kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala yang kita mulakan daripada bulan Januari sehinggalah bulan Mei 2023 ini. Kita dah tiba pada riwayat 3948 berkenaan tentang kelebihan bumi Madinah Al-Munawwarah. Terus daripada sahabat Nabi Jarir bin Abdullah Al-Bajali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Innallaha auha ilayya." Sabda Nabi, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, ayyaha ulai thalathah, mana-mana daripada salah satu tiga tempat ini, nazalta, engkau berada padanya, fahiyadaru hijratik, maka itu akan dikira sebagai tempat hijrahmu. Maka dalam hadis ini Nabi telah diberi pilihan antara Al-Madinah, bumi Madinah, awil Bahrain, ataupun bumi Bahrain, au Kinnasrin, yang mana satu tempat yang terletak di Syam. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Fakhri Afandi, jazakumullah khairah, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih banyak-banyak Puan Surya Amin, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berikan gift. Terus hadza hadithun riwayat 3949 masih lagi berkenaan tentang barang siapa yang bersabar dengan kesusahan dan kepayahan bumi Madinah, maka Nabi SAW akan menjadi saksi ataupun menjadi pemberi syafaat untuknya. Baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru, tidaklah bersabar, ala la'wa'il Madinah, atas kesukaran dan kesusahan Madinah, ahadun, seorang pun, illa kuntu lahu syafi'a, sabda Nabi, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat untuknya, au syahida, ataupun menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Hadis ini kata Imam Tirmizi adalah hadis yang hasan gharib daripada Sayyid ini dan Salih bin Abi Salih. Beliau adalah adik-beradik dengan Suhail bin Abi Salih rahimahumullahu ta'ala. Seterusnya pada bab yang ke-139, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang kelebihan bumi Mekah Al-Mukarramah. 3950. Terus daripada Adi bin Hamra, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah waqifan, berdiri, alal Hazwarah, pada satu tempat yang bernama Hazwarah. Apakah Hazwarah? Ada dua makna. Yang pertama, ianya adalah nama tempat, maudhi'un bi Makkah, sinhara baris yang terakhir. Yang kedua, Hazwarah dipanggil sebagai anak bukit ataupun satu tempat yang tinggi sedikit. Maka Nabi berdiri di atas satu tempat yang tinggi. Maka Nabi bersabda, wallahi, demi Allah, innaki, sesungguhnya kamu wahai Mekah, sabda Nabi, la khairu ardillah, adalah sebaik-baik bumi Allah, wa ahabbu ardillahi ilallah, dan bumi tempat yang paling dicintai oleh Allah, walaula anni ukhrijtu, dan kalaulah tidak kerana aku telah dikeluarkan daripada Mekah, ma kharajtu, maka aku tidak akan keluar meninggalkan Mekah, sabda Nabi. Terus hadza hadithun
3951, terus baca masih lagi berkenaan tentang kelebihan bumi Mekah Al-Mukarramah. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada bumi Mekah, ma atyabak, alangkah indah dan alangkah sucinya kamu, min baladin, daripada tempat-tempat yang lain, wa ahabbaki ilai, dan engkau adalah tempat yang paling aku cintai, sabda Nabi. Walaula anna qaumi, dan kalaulah tidak kerana sesungguhnya kaumku, akhrajuni, mereka telah mengeluarkanku, minki, daripadamu, masakantu ghairaki, nescaya aku tidak akan menetap di tempat yang selainmu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. 3952, Imam Tirmizi mula membawakan tajuk berkenaan tentang kelebihan-kelebihan orang Arab, dan nanti kita akan baca juga kelebihan orang Ajam. Maka dimulakan dengan kelebihan orang-orang Arab. Semestinya orang Arab mempunyai kelebihan yang tersendiri, kerana itu adalah golongan yang Nabi SAW dibangkitkan daripada kalangan mereka, walaupun akhirnya kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Terus 3952. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ya Salman, sabda Nabi kepada Salman, wahai Salman, la tubghidni, janganlah engkau membenci daku, fatufariqa dinak, maka kamu akan terpisah daripada agamamu. Maka Salman pelik, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa ubghiduka, bagaimana aku boleh membenci kamu, wa bika hadanillahu, padahal disebabkan engkau aku beroleh petunjuk daripada Allah. Maka sabda Nabi, engkau membenciku dengan cara tubghidul Arab, apabila engkau membenci golongan Arab, fatubghiduni, maka pada waktu itu engkau telah membenciku. Hadza hadithun 3953, masih lagi berkenaan tentang kelebihan orang-orang Arab. Terus daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, man ghasyal Arab, barang siapa yang menipu orang-orang Arab, lam yadkhul, maka dia tidak akan termasuk di dalam syafaatku, walam tanalhu mawaddati, dan tidak akan memperolehi kasih sayangku. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya, kata Imam Tirmizi, kecuali daripada periwayatan Husain bin Umar Al-Ahmasi daripada Mukharib. Dan tidaklah Husain di sisi para ilmuwan hadis seorang yang kuat periwayatannya. 3954, teruskan. Ummul Harir, siapakah Ummul Harir? Beliau adalah hamba yang telah dimerdekakan oleh Talha bin Malik. Maka Ummul Harir apabila meninggal dunia salah seorang daripada kalangan orang Arab, ishtadda alaiha, dia akan merasa sangat-sangat terbeban, dan pada waktu itu sangat-sangat sedih. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, inna naraki idza mata rajulun minal Arab, sesungguhnya kami melihat kamu apabila meninggal dunia salah seorang daripada kalangan orang Arab, ishtadda alaik, perkara itu menjadi sukar ke atas kamu. Maka beliau berkata, sami'tu maulaya, aku telah mendengar tuanku. Siapakah nama tuan dia? Talha bin Malik. Bukan Sa'ad, minta maaf, Talha bin Malik. Tuanku telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, min iktirabis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, halakul Arab, akan binasanya golongan Arab. Berkata Muhammad bin Abi Razin, dan tuannya adalah Talha bin Malik radhiyallahu anhu. Terus hadza hadithun. Terus riwayat 3955.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, haddatsatni Ummu Syarik. Ummu Syarik radhiyallahu anha telah menceritakan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yafirranna an-nas minad dajjal hatta yalhaqu bil jibal. Manusia akan melarikan diri, menyelamatkan diri daripada dajjal sehingga mereka akan menyembunyikan diri di gunung ganang. Maka Ummu Syarik berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, di manakah golongan Arab pada waktu itu? Sabda Nabi, hum qalil, pada waktu itu jumlah mereka sangat sedikit. Terus 3956 terus. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa anak-anak Nabi Nuh daripada mana keluarnya bangsa yang mana. Sabda Nabi SAW daripada riwayat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Sam, maka Sam adalah bapa kepada bangsa Arab. Wa Yafith, ini semua nama-nama anak Nabi Nuh. Dan Yafith, daripadanya lahir golongan Rom, orang-orang Eropah. Waham, dan Ham daripadanya lahir golongan Al-Habash, iaitu golongan orang-orang Afrika. Terus dengan ta wa yafath, ini adalah cara bacaan Yafith, Yafith ataupun Yafath. Berkenaan tentang kelebihan golongan Ajam pula, ada tak hadis yang datang berkenaan kelebihan orang Ajam? Riwayat 3957. Terus Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, dzukiratil a'ajim, telah disebutkan tentang golongan Ajam di sisi Nabi. Siapakah Ajam? Selain daripada bangsa Arab dikenali sebagai Ajam. Maka Nabi SAW bersabda, la ana bihim, demi sesungguhnya aku dengan golongan Ajam, au bi ba'dihim, ataupun dengan sebahagian daripada mereka, awthaku, apakah maksud awthaku? Arja fil i'timad, lebih aku percaya, minni, daripada aku bersama dengan kamu orang Arab, au bi ba'dikum, ataupun sebahagian daripada kamu. Maksudnya Nabi SAW menyebut sebahagian orang Ajam lebih Nabi SAW percaya berbanding daripada sebahagian golongan Arab. Hadza hadithun. Terus 3958, teruskan. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kami sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzilat, ketika mana turunnya suratul Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah. Maka pada ayat yang ketiga, fatalaha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca suratul Jumu'ah, falamma balagha, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba pada ayat wa akharin, dan ada beberapa golongan selain daripada bangsa Arab, lamma yalhaqu bihim, yang mana mereka belum lagi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang belum lagi bertemu dengan kami? Falam yukallimuhu, maka Nabi tidak menjawab. Maka kemudian Nabi berkata perawi, wa Salmanul Farisi, dan Salman Al-Farisi pada waktu itu berada bersama dengan kami. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman, maka Nabi telah meletakkan tangan baginda Nabi SAW yang mulia di atas Salman. Maka Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, lau kanal iman, kalaulah sekiranya iman itu terletak di Thuraya, di gugusan bintang, latanawalahu, pasti akan cuba mendapatkannya rijalun, beberapa orang daripada kalangan mereka ini, iaitu daripada kalangan golongan Ajam. Terus hadza hadithun. Hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Yaman. Terus 3959, terus
Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nazara, telah melihat qibal al-Yaman, ke arah Yaman. Faqal, maka Nabi berdoa, Allahumma aqbil biqulubihim, ya Allah, datangkanlah mereka dengan hati-hati mereka kepada kami. Wa barik lana, dan berkatilah kami pada gantang dan juga cupak kami. Mud dan sa' adalah sukatan yang digunakan oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Sa' adalah sukatan yang besar, mud adalah sukatan yang kecil. Terus hadza hadithun 3960, teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atakum, telah datang kepada kamu orang-orang daripada Yaman. Hum adhafu quluban wa araqu afidah. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut. Adhaf, lihat kepada sinhara, ay alyan, wa araqu afidah. Mereka orang-orang yang hati mereka paling lembut. Wa araqu afidah, dan paling lunak. Apakah maksud paling lunak? Lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada qawata, ay wa aqbal lil mau'izah, yang paling mudah menerima nasihat. Al imanu yaman, iman berasal daripada Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah terdapat di Yaman. Timbul persoalan, bukankah iman itu datangnya berasal daripada Mekah? Kenapa disebut iman berasal daripada Yaman? Maka para ulama mempunyai pelbagai penerangan dan tafsiran. Tapi kita ambil satu daripada Qawata pada baris yang kedua. Innama qala zalika, Nabi hanya saja menyebut begitu, li'annal iman, kerana sesungguhnya iman bermula daripada Mekah. Wahiyya min Tihamah, dan Mekah pada zaman itu termasuk dalam kawasan negeri Tihamah. Dan sebenarnya Tihamah pada zaman tersebut adalah sebahagian daripada Yaman. Maka Nabi SAW menyebut iman bermula daripada Yaman, bermaksud daripada Mekah, dan Mekah pada zaman tersebut adalah sebahagian daripada Yaman. Dulu Yaman besar. Yaman pada waktu itu mempunyai pemerintahan yang kuat, kukuh, dan pada waktu itu kerajaan yang besar. Terus 3961, teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mulku fi Quraisy, kepimpinan ada pada Quraisy. Sebab Nabi dah sebut bahawa al-a'immatu min Quraisy, para raja, para sultan, para pemimpin selayaknya daripada golongan Quraisy. Wal qada', namun yang menjadi hakim, yang memutuskan permasalahan adalah daripada kalangan Ansar. Kenapakah al-qada'u fil Ansar? Lihat Qawata pada baris yang keempat. Khassal qada'u bil Ansar. Nabi SAW mengkhususkan ke orang-orang yang menjadi hakim, yang menjadi pemutus bagi setiap kesulitan daripada Ansar. Li'anna aktsarahum fuqaha, kerana golongan Ansar terdapat banyak daripada mereka yang mahir dalam hukum halal dan haram, seperti Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan selain mereka. Wal azanu fil Habsyah, dan orang-orang yang melakukan azan terletak di Habsyah. Wal amanatu fil Azd, dan orang-orang yang amanah, yang dipercayai adalah daripada Az. Siapakah Az? Mereka ini adalah salah satu kabilah daripada Yaman. Terus wabillahi qala hadatsana. Sanad yang berbeza, hadis yang lebih kurang sama matanya. 3962, teruskan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkenaan tentang orang-orang Yaman. Maka sabda Nabi, Al-Az. Siapakah Al-Az? Salah satu kabilah yang berasal daripada Yaman. Maka sabda Nabi, Al-Azdu Azdullah. Apakah maksud Azdullah? Gariskan bawah tu, maksudnya adalah pembantu Allah. Kabilah Az, sabda Nabi, adalah mereka yang membantu agama Allah. Fil ard, di atas muka bumi. Yuridun nas, manusia ingin untuk merendah, melemahkan mereka. Wa ya'ballah,
dan Allah tidak berkehendak kecuali untuk memulia dan meninggikan mereka. Wala ya'tiyanna 'alan nasi zaman, dan kelak akan datang pada manusia satu masa, yaqulur rajul, akan berkata seseorang, ya laita abi kana azdiya, alangkah baiknya ayahku daripada kalangan golongan Azdi, iaitu daripada Yaman. Ya laita ummi kanat azdiyah, alangkah baik ibuku daripada golongan Azdi, daripada Yaman. Zaman kita pun kita nampak golongan daripada Yaman tidaklah seperti negara-negara Arab yang lain. Terus hadza hadisun 3963, teruskan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, illam nakun minal Azdi, jika sekiranya kami bukanlah daripada kalangan Azdi, falasna minan nas, maka kami bukanlah daripada manusia yang sempurna nasab keturunan. Maka banyak orang pada waktu itu berbangga dengan nasab daripada Al-Az, iaitu salah satu kabilah daripada Yaman. Terus 3964, terus laju sikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kunna inda Rasulillah, kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun ahsibuhu min Qais, telah datang seorang lelaki daripada kabilah Qais. Maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, il'an himyar, laknatlah kabilah Himyar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Himyar adalah salah satu kabilah yang lain yang terletak di Yaman. Maka dia datang daripada sudut yang lain. Fa'arada anhu, Nabi berpaling daripadanya. Thumma ja'ahu minasyikkil akhar, dia datang daripada sudut yang lain. Nabi SAW tetap berpaling daripadanya. Kemudian dia datang lagi daripada sudut yang lain. Maka Nabi SAW tetap berpaling daripadanya. Tak pegang tu. Terus baca. Kemudian Nabi SAW bersabda, rahimallahu Himyar, semoga Allah merahmati kabilah Himyar. Afwahuhum salam, lidah mereka hanya mengeluarkan perkataan yang sejahtera, yang baik. Wa aidihim ta'am, tangan-tangan mereka penuh dengan memberi makan. Wa hum ahlu amni wa iman, dan mereka adalah golongan yang membawa keamanan dan keimanan. Nabi puji orang-orang daripada Yaman. Terus hadza hadisun bab yang seterusnya berkenaan tentang kabilah lain pula, iaitu kabilah Ghifar. Daripada situ datangnya Abu Dzar Al-Ghifari, kabilah Aslam, Juhainah dan Muzainah. 4 kabilah ini. Terus sabda Nabi SAW, Al-Ansar, golongan Ansar, wa Muzainah, wa Juhainah, wa Ashja', wa Ghifar. Sabda Nabi, mereka ini, wa man kana min Bani Abdiddar, mawali, mereka ini adalah para penolong. Apakah maksud para penolong? Lihat kepada Sinhara pada baris yang pertama. Yang pertama maksudnya, terjemahannya adalah, mereka ini adalah para penolongku. Ansari wa awliyai. Maka itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, famaknahu anna ba'dahum li ba'din ansar wa ahibba. Mereka ini akan saling tolong menolong antara satu sama lain. Itulah maksud Nabi. Laisa lahum maula, tidak ada di antara mereka yang tolong menolong dunallah, selain daripada Allah. Wallahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya adalah penolong bagi mereka. Asal mereka adalah kabilah-kabilah yang baik, yang banyak menolong Nabi SAW. Riwayat 1444, bab 144 berkenaan tentang kabilah Thaqif dan juga Banu Hanifah. Ini antara 2 kabilah yang banyak menyakiti Nabi SAW. 3966, terus daripada Banu Thaqif datangnya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidullah bin Ziyad yang kita dah baca kisahnya. Daripada Banu Hanifah keluarnya Musailamah Al-Kadzab. Terus daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, mereka para sahabat telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhraqatna nibalu Thaqif,
telah membinasakan kami anak-anak panah Thaqif. Ini berlaku sewaktu peperangan Taif yang berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah sesudah sahaja selesai peperangan Hunain. Maka para sahabat maju mengepung pada waktu itu kota Taif, mereka telah banyak memanah ke arah para sahabat Nabi. Maka fad'ullah alaihim, mintalah kepada Allah kebinasaan untuk mereka. Maka Nabi mendoakan, Allahumma hdi Thaqifah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada golongan Thaqif. Terus 3967. Kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat wa huwa yakrah, dalam keadaan Nabi tidak suka dengan 3 kabilah. Nabi tidak suka kerana mereka banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Thaqif yang berada di Taif. Yang kedua Banu Hanifah yang berada di Yamamah, dan yang ketiga adalah Banu Umayyah. Hadza hadithun gharib, kami tidak mengetahuinya, kata Imam Tirmizi, kecuali daripada periwayatan ini. 3968, teruskan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, maka ini adalah sebagai salah satu mukjizat baginda Nabi, peristiwa yang belum berlaku pada waktu itu Nabi telah sebutkan. Sabda Nabi, fi Thaqifin, daripada kalangan Thaqif, kadzab, akan ada seorang pendusta besar. Dan sebahagian para ulama menyebut pada Sinhara, beliau orang tersebut adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Dan sabda Nabi, akan ada Mubir, seorang pembinasa besar. Siapakah Mubir? Maka para ulama menyebut beliau adalah Hajjaj bin Yusuf yang telah membunuh dengan tangannya sahaja lebih daripada 100,000 orang. Tak termasuk yang beliau bunuh di medan pertempuran. Terus. Terus. (3969). Terus, berkenaan tentang Nabi SAW tidak suka menerima hadiah daripada sebahagian kabilah Arab, kerana pada waktu itu mereka memberi hadiah dengan mengharapkan balasan yang berlipat kali ganda daripada Nabi SAW. Maka daripada, terus baca sanadnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Arabiyan, sesungguhnya seorang Arab Badui telah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bakrah, seekor unta muda. Dia bagi seekor je pada Nabi. Nabi balas banyak mana? Fa'awadahu, maka Nabi telah memberinya sebagai gantian, balasan pada waktu itu sita bakarat, 6 ekor unta muda. Fatasakhataha, itu pun menjadikan dia tidak menyukai. Dia tak puas hati. Kenapa Nabi hanya bagi 6 je? Fabalagha dzalika Nabi, maka Nabi SAW telah mendengar perkara tersebut. Fahamidallah, maka Nabi telah memuji Allah dan mengagungkan Allah. Kemudian Nabi bersabda, inna fulanan, sesungguhnya ada orang tertentu, ahda ilayya naqah, telah memberi hadiah kepadaku seekor unta. Fa'awwadtuhu minha, lalu aku telah membalasnya dengan 6 ekor unta. Fadhalla sakhita, namun dia tetap pada waktu itu marah. Laqad hamamtu, demi sesungguhnya aku telah berazam, alla aqbala hadiah, aku tidak akan menerima hadiah daripada sesiapa kecuali daripada orang Quraisy ataupun golongan Ansar ataupun Thaqif ataupun golongan Daus, kerana mereka ini adalah golongan yang bila memberi mereka tak mengharapkan balasan. Wa fil hadis, dan dalam hadis ini adanya perbahasan yang lebih daripada ini. Terus hadza hadisun. Riwayat yang seterusnya menceritakan bahawa orang yang bagi hadiah tu daripada kabilah mana. 3970, baca sanadnya.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ahda rajulun, seorang lelaki telah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lelaki ini daripada Banu Fazarah. Banu Fazarah salah satu kabilah daripada kabilah Ghatfan. Nah, Banu ini adalah pecahan daripada kabilah. Kabilah Quraisy bawahnya ada 14 Banu lebih kurang. Ghatfan satu kabilah, bawahnya antaranya adalah Banu Fazarah. Terus, maka pada waktu itu dia telah beri kepada Nabi seekor unta. Dan unta itu pun dia dapat bil ghabah, daripada hutan. Bukan pada waktu itu dia bela pun. Fa'awadahu, maka Nabi telah memberi balasan kepadanya sebahagian daripada balasan yang Nabi ada. Fatasakhat, maka pada waktu itu dia marah. Sebab bagi dia Nabi tak bagi banyak. Dia harap kalau dia bagi Nabi sikit, Nabi balas pada waktu itu banyak. Ada sebahagian orang memang begitu. Dia tolong sikit, pada waktu itu dia berharap dia mendapat balasan berlipat kali ganda. Maka Nabi SAW telah mendengar. Maka Nabi SAW telah bersabda di atas mimbar, inna rijalam minal Arab, sesungguhnya ada beberapa orang daripada kalangan bangsa Arab, yuhdi ahaduhumul hadiyah, salah seorang daripada mereka memberikan hadiah, fa'u'awwiduhu, lalu aku telah membalasnya daripada hadiahnya, biqadri ma indi, dengan kadar apa yang ada padaku. Summa yatasakhatuh, kemudian dia masih marah. Sepatutnya kalau lama hadiah, maka pada waktu itu tak patut dia menuntut dan mengharapkan balasan. Fayadhallu yatasakhatu fih, maka dia berterusan marah berkenaan tentang perkara itu kepadaku. Wa aymullah, sabda Nabi, demi Allah, la aqbalu ba'da maqami hadza, aku tidak lagi menerima selepas daripada berdirinya aku di sini, min rajulin minal Arab, daripada sesiapa pun daripada kalangan bangsa Arab, hadiyatan, apapun hadiah, kecuali daripada kabilah Quraisy, ataupun golongan Ansar, ataupun daripada kabilah Thaqif, ataupun daripada Banu Ad-Daus. Banu Ad-Daus adalah kabilah Abu Hurairah dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Wa hadza asahu, terus daripada Abu Amir Al-Asy'ari, daripada Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, ni'mal hayy, sebaik-baik kabilah, Al-Asdu adalah kabilah Asad. Siapakah beliau? Apakah kabilah ini? Lihat kepada Sinhara, maka beliau adalah pundak ataupun pada waktu itu asas kepada banyak kabilah-kabilah yang lain. Wakaza al-Azdu, maka begitu juga contohnya kabilah Az, golongan Ansar, Aus dan Khazraj. Mereka semua adalah daripada anak cucu kabilah kabilah Asad. Wal Ash'ar, dan apa Al-Ash'ari yang kita biasa dengar, ianya sebenarnya adalah gelaran untuk seseorang yang bernama Ammar bin Harithah, daripada Ammar bin Harithah, dan ini pun daripada Yaman. Sabda Nabi, la yafirrun, kabilah Asad dan juga kabilah Ash'ari, mereka ini tak akan lari daripada perang. Wala yaghullun, mereka tidak mengkhianati harta rampasan perang. Hum minni, mereka adalah sebahagian daripadaku, wa ana minhum, dan aku pun sebahagian daripada mereka. Terus, qal, berkata perawi iaitu Amir bin Abu Amir Al-Asy'ari, terus, fahaddatsu bidzalika, maka aku telah menceritakan hadis ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah berkata, laisa hakaza, seingat aku bukan begini yang Nabi SAW telah sabdakan. Nabi SAW menyebut perkataan hum minni wa ilayya, mereka sebahagian daripadaku dan kepadaku, bukan wa ana minhum. Maka berkata Amir bin Abi Amir, laisa hakadha hadatsani abi, bukan seperti ini yang ayahku telah ceritakan kepadaku, walakinnahu, akan tetapi sesungguhnya ayahku telah menceritakan kepadaku dengan beliau berkata yang beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, hum minni wa ana minhum. Maka bila Muawiyah mendengar bahawa Amir ini seorang yang benar-benar pasti dengan periwayatannya, berkata Muawiyah, fa anta a'lamu bi hadisi abik, maka pasti kamu seorang yang lebih mengetahui tentang hadis-hadis riwayat ayah kamu. Terus hadis hadisun, terus 3972, terus berkenaan tentang Bani Ghifar dan Aslam. Terus
Nabi SAW bersabda Aslam, qabilah Aslam. Qabilah Aslam, lihat kepada Sinhara, kenapa Nabi mendoakan qabilah Aslam dan juga qabilah Ghifar? Maka berkata para ulama, kerana lidukhulihima fil islami bila harbin. Mereka masuk Islam dengan sukarela tanpa sebarang paksaan dan peperangan. Maka sebab itu Nabi SAW mendoakan mereka. Maka sabda Nabi Aslam, qabilah Aslam, salamahallah, semoga Allah mengurniakan kesejahteraan kepada mereka. Wa Ghifar, dan qabilah Ghifar, ghafarallahu laha, semoga Allah mengampuni mereka. Wa fil bab, terus. Abu Barzah Al-Aslami daripada qabilah Aslam, terus. 3973, teruskan. Baca sampai habis, sama je riwayat dia, cuma hujung je, terus. Wa Ghifarun ghafarallahu laha, sama, cuma ada penambahan pada riwayat ini. Nabi sebut wa Usayyah, dan qabilah Usayyah. Maka Nabi mendoakan keburukan untuk mereka. Asatillaha wa rasulah, mereka telah mendurhakai Allah dan Rasul. Terus hadza hadithun. Maka kenapakah Nabi mendoakan keburukan untuk Usayyah? Qawata, baris yang terakhir, gariskan. Wa amma Usayyah, maka Usayyah ini adalah kabilah yang sama yang telah membunuh 70 orang penghafal Al-Quran di mana? Bibi'ri Ma'unah, pada peristiwa Ma'unah. Dan peristiwa Ma'unah ini berlaku di antara awal tahun yang keempat Hijrah selepas daripada peperangan Uhud. Fakanan Nabi, maka Nabi SAW mendoakan mereka dengan keburukan dalam doa kunut lebih kurang selama 1 bulan. Terus baca. Maka Nabi SAW bersabda, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, la Ghifarun wa Aslam wa Muzainah. 3 kabilah ini, Ghifar, Aslam dan Muzainah. Wa man kana min Juhainah, kabilah yang keempat, dan sesiapa daripada kalangan Juhainah, perawi ada keraguan ataupun Nabi sebut Muzainah, khairun, maka keempat-empat kabilah ini adalah lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat daripada kabilah Asad, kabilah Tai dan Ghatfan. Kerana mereka yang 3 ini, mereka masuk Islam kemudian. Hadza hadithun 3975, terus. Hadis ini berkenaan tentang Banu Tamim. Banu Tamim, bila mereka pada waktu itu Nabi berikan khabar gembira, mereka minta balasan dunia. Mereka tak nak khabar gembira akhirat. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ja'ana farum min Bani Tamim, telah datang sekelompok lelaki daripada Banu Tamim bertemu dengan Nabi. Maka Nabi bersabda, absyiru, berita gembira untuk kamu wahai Bani Tamim. Maka mereka berkata, basyartana, engkau telah menyampaikan berita gembira kepada kami. Fa'atina, namun kami inginkan sesuatu daripada habuan dunia. Maka berkata Imran bin Husain, fataghayyara wajhu Rasulillah, berubah wajah Nabi. Wajah anafarum min ahli Yaman, selepas itu telah datang sekelompok orang daripada Yaman, dan Nabi bersabda, yaqbalul busyra, terimalah berita gembira. Falam yaqbalha, yang tidak ingin diterima oleh Banu Tamim. Maka mereka menjawab, qad qabilna, kami terima wahai Rasulullah. Terus riwayat 3976. Daripada sahabat Nabi Abu Bakar Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Aslam, kabilah Aslam, Ghifar, Muzainah, 3 kabilah ini sabda Nabi, khairun, mereka adalah lebih baik daripada Banu Tamim, Banu Asad dan juga Ghatfan serta Banu Amir bin Sa'sa'ah. Banu Amir bin Sa'sa'ah pun terlibat dalam pembunuhan pada sahabat radhiyallahu anhum. Dan ketika mana Nabi menyebut 4 kabilah ini, yamuddu biha sautah, Nabi telah menguatkan suara baginda. Maka berkatalah para sahabat, qad khabu, telah rugi mereka dan pada waktu itu binasa.
Qal, maka Nabi bersabda sekali lagi, fahum, maka iaitu Aslam, Ghifar dan Muzainah, khairum minhum, adalah lebih baik daripada Banu Tamim, Banu Asad dan Ghatfan dan juga Banu Amir bin Sa'sa'ah. Terus 3977. Nabi SAW telah berdoa, kata Abdullah bin Umar, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatilah bumi Syam kami. Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Allah berkatilah bumi Yaman kami. Para ulama berbeza pendapat kenapa Nabi hanya mendoakan Syam dan Yaman. Ada yang memberi pandangan kerana Mekah dikira sebahagian daripada Yaman, sementara Madinah dikira sebahagian daripada Syam. Maka sebab itu Nabi menyebut begitu sahaja. Ada yang menyebut Nabi menyebut Syam dengan Yaman kerana satu di utara dan satu di selatan, seolah-olah Nabi mendoakan untuk keseluruhan tanah Arab. Terus maka ada yang berkata, wa fi najdina, wahai Rasulullah, tolong doa secara khusus untuk bumi Najd kami. Maka Nabi berdoa lagi, ya Allah berkatilah kami pada bumi Syam kami dan bumi Yaman kami. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, doakan untuk bumi Najd. Maka Nabi bersabda, hunalikaz zalazil, daripada Najd akan terjadinya gempa, wal fitan, dan juga fitnah-fitnah, wabiha, dan juga di Najd, au qala minha, ataupun Nabi bersabda daripada Najd, yakhruju qarnu syaitan, akan terbitnya tanduk syaitan. Apakah maksud tanduk syaitan? Sebahagian para ulama menterjemahkan, gariskan bawah itu, itulah pengikut-pengikut dan pada waktu itu penolong-penolong serta pembantu syaitan. Hizbuh wa a'wanuh. 3009 apa? Hadza hadisun, baca. (3978), teruskan. Daripada Zaid bin Thabit, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna inda Rasulillah, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nu'alliful Quran, kami menulis Al-Quran, minar riqa, daripada pelepah-pelepah kurma. Faqala, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lisyam, beruntunglah untuk penduduk Syam. Maka kami bertanya, li ayyi dzalika ya Rasulullah, kenapakah begitu wahai utusan Allah? Sabda Nabi, li anna malaikatar rahman, kerana sesungguhnya malaikat Allah, basitatun, sentiasa membentangkan sayap-sayap mereka ke atas bumi Syam. Terus hadza hadisun. Terus 3979. Maka selepas Imam Tirmizi menerangkan tentang kelebihan kabilah-kabilah yang berbeza, kelebihan bangsa Arab dan juga bangsa Ajam, pada dua hadis yang terakhir ini, Imam Tirmizi nak mengingatkan akhir sekali tak perlu nak berbangga dengan keturunan. Sebab itu adalah daripada sikap-sikap orang jahiliyah. Kerana yang sebenarnya adalah iman dan takwa. Terus baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yantahiyanna aqwam, pasti dan pasti hendaklah berhenti segolongan manusia, yaftakhirun, yang terus-menerus berbangga, bi abaihimul ladzina matu, dengan nenek moyang mereka yang telah mati. Sabda Nabi, innamahum, hanya sahaja kebanyakan nenek moyang mereka, lagi-lagi yang tak beriman, fahmu jahannam, adalah arang bagi neraka. Aw la yakununna, ataupun pasti dan pasti nenek moyang mereka, ahwanu ala Allah, adalah lebih hina di sisi Allah, minaj'ul, daripada lalat, daripada binatang, allazi, yang yudahdihu, hanya tahu mengerumuni ataupun lalat dia tutup najis apa? Menghurung yang menghurungi al-khira, akan najis, bi'anfih, dengan hidungnya. Maka itu lebih hina pada waktu itu dengan nak berbangga dengan nenek moyang yang telah meninggal dunia. Inna Allah, sesungguhnya Allah,
azhaba ankum, telah menghapuskan daripada kamu, ubayyatal jahiliyah. Ubayyah bermaksud kebanggaan, kebanggaan jahiliyah, wa fakhraha, dan juga kebanggaan dengan nenek moyang. Innama huwa, sesungguhnya kemuliaan yang sebenar, kebanggaan yang sebenar, sabda Nabi, mukminun adalah orang yang benar-benar beriman, taqiyun, dan orang yang bertakwa, wa fajirun, sementara pendosa, syaqiyun, adalah orang yang celaka. Annasu banu Adam, manusia semuanya adalah anak cucu Adam. Wa Adamu khuliqa minat turab, dan Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah, lalu manusia itu asalnya adalah daripada tanah. Terus 3980, terus maka Nabi SAW telah berpesan, walaupun di akhir ini Imam Tirmizi banyak menceritakan tentang nasab keturunan kabilah itu, kabilah itu dan ini, sabda Nabi, qad azhaballahu ankum, Allah telah menghapuskan daripada kamu dengan sebab Islam, ubayyatal jahiliyah, kebanggaan jahiliyah, wa fakhraha, dan kebanggaan dengan nenek moyang. Mukminun, yang sebenar kebanggaan adalah keimanan, taqiyun, dan juga pada waktu itu takwa, wa fajirun, sementara pendosa, syaqiyun, adalah orang yang celaka, wan nasu banu Adam, dan manusia adalah anak cucu Adam, wa Adamu min turab, dan Adam itu diciptakan daripada tanah. Kata Imam Tirmizi, hadza hadithun hasan, wa Sa'idun al-Makburi, dan Sa'id al-Makburi telah mendengar hadis ini daripada Abu Hurairah, wa yarwi, dan beliau juga telah meriwayatkan daripada ayahnya, asya'an kathirah, begitu banyak riwayat juga daripada Abu Hurairah. Wa qad rawa Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri juga telah meriwayatkan, dan lebih daripada seorang akan hadis ini daripada Hisham bin Sa'ad, daripada Sa'id al-Makburi, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lebih kurang sama dengan Abu Amir daripada Hisham bin Sa'ad. Maka kita perasan Imam Tirmizi telah memulakan tentang penyucian jasmani. Permulaan kitab Tirmizi bermula dengan abwabut taharah, penyucian jasmani, dengan wuduk, dengan sebagainya. Maka permulaan dimulakan dengan penyucian jasmani dan pengakhiran ditutup dengan penyucian dalaman. Apakah penyucian dalaman? Jangan ada sombong dengan kebanggaan jahiliyah. Jangan ada sombong pada waktu itu dengan nasab keturunan, kerana yang sebenar-benarnya adalah iman dan takwa. Setiap manusia adalah anak cucu Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah, lalu hakikatnya setiap daripada kita tak ada apa nak dibanggakan. Maka itulah penyucian dalaman, dimulakan dengan penyucian zahir dan ditutup dengan penyucian batin. Maka kata Imam Tirmizi, akhirul musnad, inilah pengakhir kepada Sunan Tirmizi. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa salatuhu wa salamuh ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin. Dan apa kata para ulama, qala muallifu rahimahullahu taala, qawata pada baris yang akhir, akhiru ma allaqtuhu ala jami' at-Tirmizi faragtu min ta'lifihi yaumal arbi'a. Maka penulis pun pada waktu itu telah pensyarah telah menerangkan bilakah beliau telah menyelesaikan pada waktu itu syarahan berkenaan tentang Sunan Tirmizi. Maka syukur alhamdulillah kita telah habis pada 30 Mei 2023, yang mana kalau batch Halili dengan Umairah semua kita telah habis pada 30 April. Maka sebenarnya kita terlewat lebih kurang 2 bulan. Sebab 30 April tahun 2019 pada waktu itu adalah 25 Sya'ban, dan sekarang ini kita berada pada bulan Zulqa'dah. Namun mudah-mudahan adanya manfaat. Lalu yang batch sebelum ini kita berjaya habis 25 Sya'ban pada jam 9.48 pagi, dan yang batch ini kita berjaya habis pada jam 10.32 malam. Walillahilham. Apapun segala pujian bagi Allah. Dan esok kita akan sambung jam 7.40 pagi dengan Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan, apa yang baik daripada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.